Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 29 Januari. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Bantuan berjumlah RM100,000 disalurkan kepada mangsa kebakaran di Rumah Panjang Bujang, Rantau Kiran Mendamit di Limbang. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sumbangan tersebut daripada beliau sendiri dan daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dan Persatuan Kayu Kayan Sarawak STA. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, sumbangan itu akan disalurkan melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Panjang itu untuk membantu meringankan beban mangsa. Sebagai langkah awal, beliau juga mengarahkan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan keperluan penghuni yang terjejas. Bagi menjamin bekalan elektrik dan air sementara di rumah panjang tersebut, beliau juga meminta Sarawak Energy Berhad dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dengan kerjasama syarikat air laku menyegerakan pelaksanaan keperluan itu. Selain itu, Majlis Daerah Limbang juga akan menyediakan tandas sementara bagi kegunaan mereka. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian ketika menyantuni mangsa kebakaran dan memberi jaminan akan berusaha membina baharu rumah di bawah dana bencana. Sementara itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, turut menzahirkan rasa simpati dengan tragedi itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu juga turut menghulurkan bantuan kepada bangsa. Walaupun ini bukan di kawasan Dun Bukit Kota, kita juga sama-samalah membantu, dan bantuan daripada Pusat Bukit Kota ada 3 untuk awal inilah. Yang pertama, bahan binaan, kita memberi bernilai RM5,000 keseluruhan bahan binaan awal yang diperlukan, iaitu dalam bentuk papan. Itu yang pertama untuk 39 buah. Yang kedua, bakul makanan. Bakul makanan bagi setiap pintu 39 buah pintu, berjumlah 201, dan bantuan tunai berjumlah 300. Dalam kejadian pada pagi Rabu lepas telah menyebabkan satu blok rumah panjang 39 pintu musnah dalam kebakaran. Sehingga kini sebilangan penghuni yang menjadikan garaj sebagai tempat perlindungan selain ada yang tinggal di rumah saudara mara dan di pusat pemindahan sementara gereja berdekatan. Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU perlu terus menjadi platform transformasi kepada komuniti untuk maju seiring dengan perkembangan semasa. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Stephen Rundi Utom, ia melibatkan pelbagai aspek sama ada daripada kemajuan pertanian sehingga ke pendidikan. Rundi menjelaskan SDNU juga perlu melihat kepada pengurusan pertubuhan itu, terutamanya bagi meningkatkan pencapaian pendidikan anak-anak sehingga melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tambahnya, pada masa yang sama, persatuan itu juga perlu memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian selain saling hormat menghormati untuk mewujudkan ikatan yang kukuh dalam komuniti. Beliau berkata demikian pada Majlis Kesyukuran SDNU yang turut dihadiri Presiden SDNU Tan Sri William Mawan Ikom di Rumah Dayak Lama di Satok, Kuching. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Steven turut mengumumkan geran berjumlah RM50,000 masing-masing kepada SDNU dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS. SDNU turut menerima geran daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berjumlah RM25,000 dan RM30,000 daripada Tan Sri William Mawan Ikom. Usahawan dan ahli koperasi di Sarawak, khasnya di bahagian Miri dan Bintulu, disaran untuk terlibat dalam aktiviti hiliran dan huluan industri minyak dan gas ke arah memajukan ekonomi negeri ini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat percaya aspirasi kerajaan untuk menggalakkan penlibatan koperasi mahupun usahawan mikro, kecil dan sederhana dalam rantaian industri berkenaan adalah usaha murni yang harus diteruskan.
Dr. Ipin berkata ahli-ahli korporasi juga perlu menceburi diri dalam rantaian perniagaan minyak dan gas. Ekoran industri itu memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi dunia di abad ini. Jelasnya industri minyak dan gas juga telah menyumbang sebanyak 20% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program turun padang ke arah memasyarakatkan koperasi anjuran Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak di Miri. Beliau dalam pada itu yakin dengan program seumpama itu akan mampu membuka minda dan idea baharu dalam merebut peluang perniagaan, khususnya dalam industri hiliran dan huluan minyak dan gas di Sarawak. Beliau juga berharap agar gerakan koperasi sebagai penggerak pembangunan komuniti setempat seterusnya menjadi nadi kemajuan ekonomi negara pada masa hadapan. Peranan ahli majlis kerajaan tempatan tidak seharusnya diremehkan kerana mereka merupakan penghubung antara rakyat dan kerajaan, malah sebagai mata dan telinga kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, selain itu mereka juga memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan khususnya semasa pandemik COVID-19 dan juga bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Justru itu, Datuk Penguang berkata peranan ahli majlis dalam kerajaan tempatan perlu difahami rakyat apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran. Dia berkata demikian ketika mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Anjuran Majlis Bandaraya Miri di Miri. Dalam perkembangan berkaitan, beliau akan berhubung lebih aktif dengan ahli majlis di semua 26 majlis kerajaan tempatan di Sarawak bagi mengetahui isu sebenar yang dihadapi semasa menjalankan tugas. Beliau berharap akan mendapat sokongan penuh dari semua majlis kerajaan tempatan untuk penambahbaikan ke arah meningkatkan keberkesanan dan kecekapan kaki tangan dalam kerajaan tempatan terutamanya di peringkat bawah. Sarawak memerlukan generasi muda yang mampu menguasai teknologi serta inovatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi baharu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, ia selaras usaha serta fokus kerajaan negeri untuk membangunkan ekonomi digital dan menjana pendapatan tambahan melalui sumber tenaga mapan yang boleh diperbaharui. Datuk Gerald menjelaskan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi menuntut aspek pendidikan yang seharusnya selari dengan kehendak pembangunan negara. Beliau menambah, ia penting dalam menyediakan sumber manusia yang pakar dan berkemahiran di negeri ini. Di Sarawak, katanya, kerajaan negeri telah memfokus pada ekonomi digital sejak 2017 dan generasi muda diminta untuk terus inovatif dalam menepani revolusi industri global. Ketika ini, katanya, kerajaan negeri mula membangunkan tenaga hidrogen yang diyakini mampu meningkatkan pendapatan Sarawak. Datuk Gerald berkata demikian pada Majlis Graduasi Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong di Betong. Oleh itu, beliau mahu pelajar sama ada di sekolah menengah mahupun institusi pengajian tinggi untuk responsif terhadap perkembangan semasa dalam mencorak hala tuju pendidikan dan kerjaya masa depan mereka. Seramai 135 pelajar tingkatan 5 MRSM Betong diraikan pada majlis tersebut. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG telah menerima anugerah Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah AIGA 2022 dengan anugerah gangsa baru-baru ini. Menurut satu kenyataan, Setiausaha Tetap MPHLG, Datuk Antonia Katigalis telah melakukan kunjungan hormat untuk menyampaikan anugerah berkenaan kepada Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri MPHLG, Datuk Dr. Sim Kui Hian di pejabatnya. Dalam kenyataan sama, kementerian itu merupakan satu-satunya kementerian yang mengambil bahagian daripada 10 pernyataan daripada sektor awam Sarawak. Jelas kenyataan berkenaan pencapaian itu mencerminkan sokongan kementerian terhadap usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membasmi rasuah dan memulih ekonomi pasca COVID-19 bagi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia dalam kerajaan perpaduannya.
Tambah kenyataan itu, kementerian dan organisasi lain adalah digalak untuk terus berusaha menambah baik sistem pengurusan dalaman mereka dengan matlamat untuk menegakkan takbir urus yang baik. Untuk rekod daripada 116 penyertaan, hanya 92 organisasi dari sektor awam dan swasta menerima pengiktirafan atas komitmen dan usaha mereka dalam memupuk integriti dan amalan takbir urus yang baik pada majlis itu yang julung kali diadakan oleh Institut Integriti Malaysia. Masyarakat terus digalak mengambil vaksin COVID-19 dos penggalak kedua bagi meningkatkan imuniti badan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, Dr. Nur Izni Mohamed Syafi'i memaklumkan orang awam boleh mendapatkan vaksin tersebut dengan datang terus tanpa temu janji. Dr. Nur Izni memberitahu di bahagian Miri khasnya, beberapa klinik telah disenaraikan bagi memudahkan orang awam mendapatkan vaksin penggalak tersebut, termasuk di Klinik Kesihatan Tudan, Klinik Kesihatan Jalan Morba dan Klinik Kesihatan UTC yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Turut disenaraikan untuk pusat pemberian vaksin di klinik swasta adalah Lee Klinik, Borneo Medical Center Miri dan Hospital Columbia Asia Miri. Di Bahagian Miri khasnya, kita boleh mengambil vaksin di Klinik Kesihatan Tudan, Klinik Kesihatan Jalan Merbau dan Klinik Kesihatan UTC apabila waktu operasi iaitu 8 sampai 5 dan di UTC pada hari Minggu apabila klinik dibuka. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau program vaksinasi COVID-19 dos penggalak kedua di ruang legar Jabatan Penyiaran Malaysia Miri. Beliau juga berharap agar orang awam mendapatkan dos penggalak kedua ini yang boleh mencegah gejala teruk akibat jangkitan COVID-19 kerana vaksin COVID-19 tidak kekal dan berkurangan dari semasa ke semasa. Hampir 40 orang menerima dos penggalak kedua tersebut membabitkan warga kerja RTM Miri dan orang awam. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 29 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat berhujung minggu. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.